Hari ini, seterusnya kita juga nak bercakap tentang ini suatu culprit ataupun perkara yang seringkali ingin dihindarkan atau dihelakkan dalam institusi pendidikan ataupun dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, iaitu plagiat pendidikan. Apakah itu plagiat dalam pendidikan dan bagaimana kita boleh melihatkan isu ini diterjemahkan dan juga dibincangkan secara mendalam? Saya maaf bersati untuk bersama dengan Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman yang juga merupakan pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan juga Kaunseling Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Terima kasih bersama dengan kami. Okey, kita sering kali mendengar tentang terma plagiat. Mungkin penjelasan yang lebih lanjut, plagiat itu bagaimana diterjemahkan dalam mungkin tujuan akademik, pembelajaran dan juga pengajaran serta di peringkat institusi pengajian tinggi contohnya. Okey, bila kita sebut tentang plagiat ini, dia lebih kepada kita menunjukkan bahawa ciplak ataupun plagiat yang dikata lain seperti menyalin semula, okey, tanpa mengubah apa-apa, ataupun sama ada sebahagian atau separuh, dengan proses di mana pelajar itu hanya mengambil sepenuhnya dengan menyatakan bahawa itu adalah hasil usaha kerjanya sendiri. Jadi itu yang dikatakan plagiat, dan selalunya proses menyalin ini jadi lebih mudah dalam zaman sekarang ini, iaitu dengan cara hanya salin dan tampalkan saja dan disusun semula mengikut keperluan. Jadi ini yang dikatakan bahawa ianya sangat serius di dalam kalangan akademik. Okey. Ya, sudah pasti kapasiti dan juga keperluan untuk pendidikan tinggi ini memerlukan para pelajar sama ada di peringkat undergraduate ataupun postgraduate untuk memberikan jawapan sendiri ataupun mungkin memberikan idea mereka sendiri. Cuma apakah salah untuk kita menyalin dan juga menampal kembali, kerana ada juga dalam istilah pendidikan itu kita boleh mengambil asalkan ia memberikan rujukan ataupun kredit kepada penulis asal. Okey, tidak dapat dinafikan bahawa kita boleh untuk mengambil sebahagian sebagai menyokong apa yang kita ingin perkatakan. Tetapi kita perlu memberi kredit atau kita perlu meletakkan nama tersebut yang kita ambil, kita ubah. Soal itu pun kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil sepenuhnya ayat tersebut. Misalnya kita tulis, kita ambil sepenuhnya, saya ingin makan, dan kita letak dalam kurungan Ismail 2022 misalnya. Boleh, tetapi bagi akademi yang baik adalah kita dengan mengubah suai ayat tersebut mengikut laras bahasa kita dalam gaya bahasa kita sendiri. Idea yang sama, idea itu adalah sama, tetapi kita olahnya mengikut laras bahasa dan bahasa kita sendiri. Sebab lenggok bahasa setiap orang itu berbeza. Jadi bila kita menulis, dia menyampaikan idea itu dalam bentuk yang berbeza. Jadi itu sebabnya kalau kita nak mengambil sebagai menyokong, dia ada, kalau dalam akademik atau di kalangan kita ahli-ahli akademik, dia ada peratusan-peratusan tertentu dalam sebuah naskah akademik itu, berapa peratus yang boleh diterima, yang mana ianya adalah daripada saduran yang lain. Okey. Isu plagiat ini juga melibatkan isu integriti, ya Doktor, ya, dan juga ketelusan dalam kita menyempurnakan sesuatu penerbitan, tugasan ataupun sesuatu kerja yang ingin dilaksanakan. Kalau dalam bidang penerbitan, plagiat itu dinamakan melanggar hak cipta. Tetapi kalau dalam institusi pendidikan, apakah kesan dan juga akibatnya kalau sesuatu plagiat itu dapat dikenal pasti oleh pihak senat atau pihak universiti? Okey, kesan yang paling utama adalah kalau kita mengenal pasti bahawa ianya adalah hasil yang dihasilkan itu adalah plagiat, ia boleh diberhentikan atau diambil tindakan-tindakan yang lain, sehinggalah kalau pelajar ini kita boleh gagalkan untuk kursus tersebut, kita akan gagalkan. Kerana kita tidak ingin menghasilkan satu graduan yang pada pemikiran kita tidak berkualiti, kerana dia tidak boleh menjana idenya sendiri dengan cara dia mengambil, menyusun dan tanpa mengolah. Jadi kita merisau adalah kesan yang paling besar bila ini berlaku, ia akan memberi kesan kepada jangka panjang di mana kualiti graduan, di mana kita dapati bahawa tidak berlakunya perkembangan ilmu-ilmu baru, yang mana just benda yang sama sahaja yang diulang-ulang semula. Jadi ini yang kita di peringkat universiti ataupun institusi pendidikan biasanya kita mengambil tindakan tegas jika pelajar kita akan mengambil sehingga kepada gagal kursus tersebut. Okey. Cuma kalau ialah kita sedia maklum dalam tempoh 2 tahun ini peperiksaan ada yang dilaksanakan secara dalam talian. Jadi ini mungkin menyebabkan persoalan timbul bagaimana untuk kita mengelakkan perkara itu daripada berlaku, kerana ada kemungkinan dan juga ada ruang yang besar untuk para pelajar itu mengambil, menyalin dan juga menulis kembali jawapan itu sebiji-sebiji seperti mana yang dia dapatkan daripada sumber yang asal ataupun untuk tesisnya. Jadi apa mungkin langkah dilakukan oleh pihak fakulti
ahli atau pihak pensyarah untuk memastikan perkara itu dapat ditapis dan juga dikenal pasti, Doktor? Okey, untuk makluman, kita kalau di peringkat saya sendirilah, bila kita membaca tugasan-tugasan yang dihasilkan oleh pelajar, sama ada tesis, disertasi atau kerja kursus pun, secara tak langsung jika pelajar itu mengambil dari sumber-sumber tertentu, sebab bidang ini dia agak mudah, kita sebanyakkan daripada pensyarah, tugasan yang diberikan itu dalam kepalanya sudah ada rujukan-rujukan tertentu yang akan menjadi rujukan utama kepada pelajar. Jadi bila pelajar menyalin benda yang sama, kalau satu kelas itu ada 60 orang, pastinya kita akan dapati bahawa perenggan-perenggan tersebut akan sama untuk 60 kertas kerja tersebut. Okey. Jadi secara automatik pensyarah akan tahu, ataupun dalam kita membaca, sebab pensyarah biasanya akan membaca satu persatu tugasan tersebut. Jadi automatik kita akan nampak secara tak langsung, macam tadi dah baca, kenapa ayat yang sama lagi. Jadi secara tak langsung ianya dapat kita kesan. Yang kedua, dia kalau macam sekarang kita menghantar tugasan yang tadi, peperiksaan secara dalam talian, penghantarannya adalah melalui soft copy. Okey, jadi salinan lembut tersebut, soft copy ianya boleh dimasukkan terus ke dalam aplikasi tertentu untuk mengesan berapa peratus persamaan dengan artikel-artikel tertentu dan kita boleh kesan. Jadi dari situ kita dapat mengesan sama ada pelajar ini meniru atau tidak. Dan jika ia sama dengan pelajar-pelajar lain, automatik dia akan jadi semua dalam tugasan tersebut akan jadi merah. Kita tahu dari mana sumber yang diperoleh. Saya tahu aplikasi apa yang digunakan itu. Okey, Doktor, juga apakah tindakan untuk paraphrasing ataupun mengolah semula susunan ayat itu dinamakan sebagai suatu tindakan plagiat? Biasanya kalau kita lihat dalam satu-satu yang nak mengolah semula, kita perlu, kalau ianya diolah dalam ayat yang hampir sama, idea yang sama, ia perlu ada kredit di hujung. Tetapi jika ianya, ini yang amalan yang biasa kalau kita pergi bengkel-bengkel penulisan artikel misalnya, penulisan-penulisan akademik, ia akan menggalakkan sebagai permulaan kepada pelajar yang baru belajar, ia akan menyatakan bahawa tak salah kamu kopi dahulu, salin semula dahulu perenggan tersebut, kemudian kamu terjemahkan dalam bahasa kamu sendiri atau olah dalam lenggok bahasa sendiri. Di sini yang kita dapati bahawa ada setengah pelajar keupayaan dia untuk mengolah itu masih terikat pada ayat yang sama. Jadi itu sebabnya kalau ia masih terikat dalam satu ayat itu masih ada lebih daripada 8% perkataan-perkataan yang hampir sama, ia masih lagi dianggap sebagai plagiat sebahagiannya. Jadi itu sebabnya cara yang kita latih bagi pelajar yang nak memulakan penulisan, satu perenggan itu baca, keluarkan dahulu apa idenya, kemudian kembalikan balik dalam ayat dan bahasanya sendiri. Ia mengambil proses kerana ia memerlukan pelajar itu berfikir, mengolah semula walaupun untuk menghasilkan mungkin 3 baris ayat. Tetapi ia perlu melalui beberapa proses supaya keluarnya suara kita sendiri atau suara pelajar sendiri tentang isu tersebut. Ini kalau tadi kita banyak bicarakan tentang di peringkat prasiswasah, tetapi yang lebih penting untuk kita melihat di peringkat pasca siswasah, yang mana apabila kerja-kerja itu mungkin akan dijadikan penerbitan, akan dimasukkan dalam rekod dan juga indeks di pihak penerbitan universiti, akademik dan sebagainya. Sudah pasti penulisan tesis 10,000 hingga 50,000 perkataan itu memerlukan keaslian atau originality ataupun literature review yang bagus daripada para pelajar. Jadi bagaimana untuk kita melihat isu plagiat ini mungkin boleh dielakkan kalau sekiranya para pelajar itu memahami subjek dan juga apa yang ingin diterjemahkan dalam bidang kajian masing-masing? Kalau dari segi di peringkat pasca siswasah, selalunya kita melihat bahawa adanya graduan-graduan yang mungkin menghabiskan pengajian PhD-nya sehingga 5 tahun, 6 tahun. Ini adalah kerana kadang-kala bila dia membaca literature atau sorotan kajian tertentu, ia mendapati bahawa bagaimana dia nak mengolah dan menyuarakan ideanya sendiri daripada saduran yang ada. Itu yang menyebabkan kadang-kala kita membaca dan terus membaca. Maksudnya bila kita baca ayat yang pertama kita salin, besoknya bila kita membaca kembali kita akan mengolah semula kerana kita ada input baru yang perlu diolah. Jadi ini yang dikatakan bahawa ini kerana di peringkat pasca
pasca siswaza ini mereka adalah wajib untuk memastikan bahawa karya mereka itu tidak lebih daripada 15% bersamaan dengan artikel-artikel lain yang mereka ambil. Dan yang paling utama sekali adalah di akhirnya itu adalah penjanaan ilmu baru ataupun pengetahuan baru yang dikongsikan. Jadi di sinilah keperluan di mana seorang pasca siswaza atau graduan di peringkat pasca siswaza itu untuk memahami konteks kajiannya. Dan ini yang kita dapati bahawa agak sulit kerana kadang-kala itu menjadi sandaran adalah jangka masa pengajian itu perlu dihabiskan. Jadi ini menyebabkan jalan mudah atau jalan singkat adalah dengan menyalin dan menampal semula. Itu yang lebih cepat. Tetapi bagi proses yang lebih baik adalah kita mengolahnya beberapa kali sehingga dia menjadi sebahagian daripada aras pemikiran kita. Maksudnya bila kita dah memikirkan perkara tersebut secara tidak langsung, kita dapat menyuarakan dengan gaya bahasa kita, laras bahasa kita. Kerana bila kita membaca sesuatu tesis, kita tahu ini hasil tulisan siapa. Kerana lenggok bahasanya, cara penyampaiannya, pengolahannya itu dia selari. Tetapi kalau yang jenis menampal ini seperti pakai baju yang berbagai-bagai corak, kerana sekejap kita tengok pattern ini, sekejap pattern ini. Sebab apa kita tahu itu adalah daripada pelbagai sumber yang tidak diselaraskan mengikut laras bahasanya. Ya, alirannya itu tidak selari. Ya, betul. Doktor, isu plagiat ini dia akan memberikan impak dan juga kesan buruk kepada universiti. Kalau kita lihat juga antara perkara penting yang dinilai dalam penarafan universiti dunia ialah tentang penerbitan. Jadi isu tentang penerbitan plagiat dan juga isu tentang penerbitan yang mempunyai ciri-ciri menyalin dan juga memplagiat ini, apakah di kesan buruk dan kesan jangka panjangnya ia akan memberi image yang negatif kepada universiti dan juga penarafan universiti? Sudah pastinya kita kena lihat jurnal mana yang kita artikel itu kita terbitkan. Sebab bagi artikel-artikel berkualiti tinggi dan jurnal-jurnal yang berkualiti tinggi, di mana perkara ini adalah perkara yang paling utama diberi perhatian. Jadi sekiranya artikel-artikel yang diterbitkan ini di kualiti tinggi, jurnal kualiti tinggi, ia tidak menjadi isu. Malahan ia akan menjadi satu input baru kepada ilmu baru, pengetahuan baru di mana jurnal-jurnal ini mewakili kelompok-kelompok bidang-bidang tertentu. Yang menjadi masalah adalah terdapat jurnal-jurnal tertentu yang agak mudah untuk kita terbitkan. Dengan sedikit bayaran, dengan beberapa jumlah bayaran, kita sudah boleh untuk terbitkan artikel kita. Dan di peringkat ini tapisan untuk artikel itu diterbitkan agak kurang, dan ada kalanya kalau di universiti-universiti tertentu kita menyenaraikannya sebagai satu senarai jurnal belis, iaitu senarai hitam, yang mana kita merasakan bahawa artikel yang tak berkualiti, artikel yang banyak unsur-unsur plagiat ini juga diterbitkan di jurnal tersebut. Jadi setengah universiti sangat menekankan bahawa artikel ini tidak diterima jika diterbitkan di sini kerana ia untuk menjaga imej. Dan sekarang ini kebanyakan universiti kalau dari segi penerbitan tadi kita sudah memandang kepada Q berapa artikel jurnal tersebut diterbitkan, kerana ia akan melambangkan bagaimana kualitinya artikel tersebut, sumbangan pengetahuan tersebut kepada dunia ilmu tersebut dalam bidangnya. Jadi itu yang berlaku. Ya, juga apabila kita bercakap tentang sumbangan itu, universiti-universiti terkenal dunia terkenal dengan penulisan mereka seperti Harvard Law Review, Oxford Press, malah UM pun mempunyai UM Press sendiri. Jadi penerbitan ini penting untuk membawa nama universiti dan juga penerbitan yang berbentuk akademia. Jadi apakah plagiat ini dan juga isu akademia serta penerbitan akademia ini saling berkait, dan bagaimana untuk kita mengelakkan daripada plagiat ini seringkali menjadi barah dalam penerbitan akademia? Di peringkat universiti sebahagian besarnya sangat-sangat memberi penekanan kepada hasil yang dihasilkan. Malahan bagi permohonan geran-geran penyelidikan tertentu, tajuk-tajuk tertentu juga tidak akan diluluskan. Jika dilihat bahawa tajuk ini sudah sedia ada dan banyak dikaji, mengapa perlu kita memberi peruntukan sejumlah tertentu untuk menghasilkan
jawapan yang sama. Yang tidak ada bezanya. Jadi itu sebabnya kadang-kala kita melihat kepada topik-topik yang baru akan diberi penekanan. Malahan itu menjadi satu keutamaan untuk diterbitkan. Sama ada dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk jurnal. Jadi itu sebabnya dah sampai masanya kita melihat bahawa bagaimana sesuatu ilmu baru itu dapat diperkembangkan menerusi penerbitan-penerbitan tersebut. Dan itulah yang menjadi sandaran di mana kalau boleh kita cuba untuk meminimalkan sebaik mungkin amalan-amalan plagiat itu. Mungkin dalam kita nak membudayakan penulisan itu mengambil masa yang panjang. Tetapi dalam proses penulisan tersebut, dia juga akan memberi satu input baru, idea baru di mana perkembangan ilmu baru itu dapat dikembangkan. Kalau tidak, kita asyik pakai yang sama, warna yang sama, desain yang sama. Kalau tidak berkembang. Tidak ke manalah jawapannya. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami. Itulah dia, kalau kita bercakap tentang isu plagiat ini, sudah pasti integriti itu penting dan juga isu-isu ini perlu dengan kejujuran dan juga ketelusan supaya kualiti pendidikan dan juga akademia itu akan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Terima kasih Dr. Muhammad Nazir Abdul Rahman, Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling Universiti Malaya bersama dengan kami. Terima kasih Doktor, dan juga tahniah juga atas pencapaian UM sentiasa mengekalkan taraf universiti nombor 1 di Malaysia dan juga penarafan di peringkat dunia. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Seterusnya kita nak ke cerita